Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan perkukuhkan kesabaran kamu dan bersiap sedialah dengan persiapan yang sepatutnya dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan dan kejayaan. Sadaqallahul Azim, surah Al-Imran ayat 200. Al-Imran ayat 200. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Kuasa Pengurusan Kuliah Zuhur MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, dan yang dihormati dan dikasihi seluruh yang hadir pada tengah hari ini, para pegawai dan ketangan MITI, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, kita bersama-sama merafa'kan syukur kepada Allah Azza wa Jalla di saat yang penuh barakah ini. Kita sedang berada di tempat yang berkat, di surau Ar-Rahman, menanti untuk sama-sama kita tunaikan solat zuhur berjamaah sekejap lagi insya-Allah, walaupun telah masuk waktu azan sebenarnya 1-6 minit awal. Sekarang waktu agak awal sikit, tapi insya-Allah dalam tempoh lebih kurang sekitar 40 minit akan datang, lebih kurang kita akan solat berjemaah bersama-sama. Mudah-mudahan niat kehadiran tuan-tuan untuk bersama dalam surau saat ini menjadi niat yang akan dipandang tinggi oleh Allah Azza wa Jalla dan dicatatkan sebagai amal salah kita. Kerana dalam hukum beragama, niat adalah merupakan satu di antara perkara yang perlu diletakkan dalam hati nurani kita masing-masing. Niat tuan-tuan satu ibadat
innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap amalan bermula dengan niat, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap benda itu akan dihitung berasaskan niat yang dia telah lakukan. Satu kata para ulama kita tentang niat ini, walaupun dalam kerja-kerja yang biasa kita lakukan, contohnya bukan solat, bukan zikir, tapi makan. Makan itu satu pekerjaan biasa. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam, makan petang. Bukan makan tak tahulah. Kalau lima lah ya. Sekalipun makan itu benda biasa, tapi kerana kita berniat baik, aku makan pagi kerana Allah Azza wa Jalla, aku makan tengah hari kerana untuk mendapat kesihatan baik untuk beribadat, aku makan malam untuk mendapat kesihatan baik untuk beribadat. Contohnya macam tu, dianggap suatu niat yang tidak akan dirugikan pahala sama sekali. Walaupun dalam soal makan minum, niat kita niat yang suci kerana Allah Azza wa Jalla. Dah makan kenyang, senang beribadat. Bukan mudah tidur lah, sebab dia kalau kenyang pun satu masalah juga. Tapi niat kita makan untuk kita mudah beribadat. Bila tak lapar ni, mudahlah ibadat. Ia dianggap satu niat yang murni, dapat pahala. Apalagilah niat kita niat yang bersifat ibadat yang besar. Niat datang ke surau, niat datang ke masjid, niat dengar ceramah, niat baca Quran, niat nak buat kebaikan kepada ibu ayah, niat nak hantar duit kepada ibu ayah, contohnya. Itu ibadat yang besar lah. Jadi apalagi niat yang sekecil itu Allah anggap satu perkara besar, berpahala, maka bayangkanlah niat kehadiran tuan-tuan ke surah Ar-Rahman. Walaupun dalam masa yang terbatas, lebih kurang tak sejam ini. Kenapa? Kerana nak solat zuhur berjemaah. Datang kita untuk solat zuhur berjemaah dengan ceramah sebelum zuhur, ataupun sebelum kita solat berjemaah. Maka niat yang kita pasangkan itu tidak akan merugikan kita sama sekali. Catatan pahala akan Allah catatkan sebagai suatu pahala besar. Dan ini saya rasa satu benda yang kita nak kena bimbing kehidupan beragama kita. Sebab itulah kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah tentang niat ini, selagi mana kita ada niat yang baik dalam kita nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, itulah satu proses yang akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, litaqarrub kepada Allah, untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan pandang lekeh tentang niat yang baik. Tiba-tiba kalaulah takdirnya berniat untuk datang ke surau berjemaah zuhur, tiba-tiba tak dapat datang sebab ada halangan. Apa halangannya? Contohnya halangan yang kita tak jangka. Niat datang ke masjid surau berjemaah zuhur dengan ceramah, tiba-tiba sekitar jam 1 tadi ada panggilan telefon masuk, anak tak sihat. Pasalah kita segera tinggalkan pejabat, minta izin bos kita, anak tak sihat di mungkin baby center contohnya. Akhirnya kita tinggalkan pejabat, tinggal surau kerana nak pergi uruskan anak yang tak sihat contohnya. Apakah niat kita yang kita niat datang surau Allah batalkan pahala? Allah tak batalkan pahala niat kita untuk ke surau tadi. Walaupun kita tak sampai kerana masalah halangan tadi. Arti niat baik kita Allah tak batalkan pahala. Tetap kekal pahala niat kita walaupun kita tak sampai ke surau pada jam yang kita datang. Ini semua tuan-tuan satu proses. Waktu saya sebut di banyak tempat, saya kata bahawa dalam hukum beragama ini kita memang berada dalam lingkungan pahala yang berterusan, yang begitu sekali dekat dengan kita. Baik niat, adapun dalam bentuk ibadat yang sebagainya, kita hidup dalam lingkungan pahala.
Jadi bagi saya, muqaddimah di awal saya sebut tuan-tuan bahawa memasang niat yang baik kerana agama ini adalah satu cernaan penting dalam kehidupan beragama kita, kerana orang berniat baik itu Allah tidak akan sia-siakan harapannya, kemahuannya, bakat itu asas kepada ibadat dikerjakan kemudian. Maka alhamdulillah di kesempatan tengah hari yang berkat ini, semua kita ada niat yang baik untuk datang ke surau berjemaah zuhur, dengar ceramah belum zuhur ini. Mudah-mudahan itulah satu pintu yang akan membuka pintu-pintu keamanan, keimanan kepada kita, dan pintu pahala yang melimpah ruah yang Allah buka kepada kita semua insya-Allah. Ini di antara perkara yang kita kena rebut, kerana peluang ini peluang yang begitu besar kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, ayat saya bacakan tadi fokus kepada perbincangan saya nak bawa pada tengah ini, iaitu ayat surah Ali Imran ayat 200. Siapa yang ada Quran boleh buka lah ya. Ali Imran ayat 200, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini ada 4 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar hambanya untuk kita meraih kejayaan dan kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan yang abadi, dunia dan di alam akhirat nanti. Ada 4 perkara penting. Yang pertama, Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu bersabar. Sabar. Tuan-tuan sekalian, kalau kita balik merenung tentang persoalan kita dan kehidupan kita, sebenarnya sabar ini adalah satu senjata yang paling ampuh sekali. Sebab apa? Sebab dalam hidup ini kita memang ada ujian yang mendatang. Kalau tak kena cara ujian itu berlaku, kita hilang sabar. Tak payah bercakap jauh sangatlah. Kadang-kadang kita seawal pagi pun boleh hilang sabar. Ya, tak payah pergi jauh sangat, awal pagi tengok kasut kita kat luar rumah semalam hujan, pukul 3 pagi hujan, tengok basah contohnya. Contoh nak ke pejabat ni pukul 6.30 ni lepas subuh, tengok keluar rumah semalam hujan, kasut kat luar contohnya, akhirnya basah kasut. Itulah mungkin kasut yang ada pun contohnya. Kita mungkin merepek, menatang hujan dah. Contohnya, jam tu kita hilang sabar dah. Kita merepek dengan kata-kata, celaka sungguh hujan semalam, celakakan hujan. Sebab apa? Kasut dah basah, nak berjabat ke 6.30 ni. Contohlah tuan-tuan. Ataupun jam 6.30 keluar rumah, tengok kereta tayar pancit, nak berjabat ni, menatang tu. Contohnya, kita merepek bergaul kepada tayar tu. Jadi ujian hidup ini datang pelbagai. Mungkin tayar tak ada masalah, kereta kita bawa pandu dengan elok, di tengah jalan pula ada orang himpit kita nak berjabat, motor himpit kita, bergeser sikit. Jaga. Bahasa menatang mana pula ni? Contohnya menatang lagi. Contohlah, bukan saya, tuan-tuan lah, saya okey. Jadi kesabaran kita kadang-kadang boleh hilang bila-bila masa. Daripada awal bangun hinggalah kita mungkin ke pejabat. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, dalam hidup ini ujian datang pelbagai. Yang kita tak sangka-jangka, ketika itulah orang mukmin Allah uji. Di mana kesabaran kita? Saya baru saja Allah uji. Ini live tak apalah ya. Turun kenderaan tadi, datang sebuah kenderaan, parking tadi, bawah ni. Kawan tu dia buka pintu, laju sikit. Kena kata saya,
nampak cala sikit, pisau dada mengucap lah, Alhamdulillah. Mujur tak cala banyak. Kalau merepek, dia merepek lah. Takkan merepek dengan nak bagi ceramah ni, dia baca tajuk ni pula ni. Dah niat lama nak baca tajuk ni. Jadi kena tadi, kejap tadi. Dia buka pintu, agak laju. Saya dah panggil lama dah, tunggu masa nak turun. Baru tadi. Nampak cala sikit, tapi tak apalah. Cala kereta orang tak cala, cuma cala hati sikit, sabar. Sekian dimaklumkan. Ini live ni. Mana ujian hidup macam tu kita. Itu ujian yang kita dengan situasi tertentu. Belum kita dengan manusia. Dengan kawan, teman, taulan, adik-beradik, dengan saudara mara, dengan anak sendiri. Yang kita menghilang kesabaran. Jadi dalam hidup ini, memang tuan-tuan, sabar satu harga yang paling mahal sekali. Satu dalam agama, bila Allah sebut, Ya ayyuhallazina amanu sabiru, wahai orang beriman, tolonglah bersabar. Sebab sabar satu harga yang paling mahal, yang bukan boleh dibuat-buat dan diberi begitu rupa. Datang pada hati yang tulus ikhlas. Dia boleh kawal perasaan, boleh kawal kemarahan, tak cepat melatah dan seumpamanya. Sebab itulah dalam hukum beragama kita, tuan-tuan, puan-puan dirahmati sekalian, sabar adalah pakaian kita. Mengambil kata-kata daripada Al-Hasan Al-Basri, dia kata kat sini, kata apa? Manusia yang bijak adalah manusia yang sentiasa bersabar, kerana mereka telah memakai pakaian sabar dalam watak kehidupan mereka. Hasan Basri ini ulama besar kita, seorang ulama tabi'in, dianggap sabar pakaian yang kita kena pakai dalam kehidupan beragama kita. Allahu Akbar. Kalau pakaian, apa makna tuan-tuan? Pakaian makna menutup keaiban. Itu pakaian. Macam saya berpakaian, tutup keaiban saya. Tuan-tuan pakai pakaian, tutup kehormatan diri masing-masing. Sifat pakaian menutup keaiban, kekurangan kita. Orang tak nampak dalaman kita, apa yang kita, itu kita tahulah kita. Jadi sabar di satu pakaian penting, menutup kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya benda-benda yang tidak patut kita tunjuk pada orang. Sebab tu sabar ini tuan-tuan paling mahal harganya. Setingat tentang satu kisah. Ini kadang-kadang cerita ni kita sebutlah, tapi bukan mudahlah untuk kita amal. Sebab tu kita kena minta pada Allah Azza wa Jalla. Kita kena minta sabar, kita kena minta. Sebab itulah satu senjata rahsia kalau orang mengaji dalam bidang ilmu tasawuf, ya, apa cara kita untuk membentuk kesabaran dalam kehidupan beragama? Apa caranya? Antara kata ulama tasawuf, termasuk Al-Imam As-Samarqandi, Abu Lath As-Samarqandi, kata apa? Antara cara kita nak membentuk kesabaran, yang pertama sekali ialah kita mesti ada keikhlasan dalam kita buat apa pekerjaan sekalipun. Ikhlas. Itu adalah perkara pertama untuk kita meletak kesabaran sebagai rawatan atau ubat yang paling mujarab, pakaian kita. Ikhlas. Dan yang kedua, kata As-Samarqandi, untuk membina kesabaran ialah kita sentiasa mengharapkan Allah memandu kehidupan beragama kita. Kita tak ada upaya nak pandu hidup, melainkan Allah pandu kita. Allah pandu hati kita, Allah pandu keimanan kita, Allah pandu kita punya kehidupan. Kita harap Allah memandu kehidupan kita. Kita ada upaya yang lebih, tuan-tuan. Dan yang ketiga, untuk kita bina kesabaran, kata As-Samarqandi, ialah kita sentiasa memperbanyakkan apa dia? Selawat dan salam atas Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Betul, bila berlaku situasi yang tak tenang, selawat. Macam tadilah, apa-apa yang berlaku pada kita dalam keadaan kita hadapi situasi itu, selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allah, tengok kereta tercalar, Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang potong daripada belah kiri kita, kenderaan kita, Allahumma salli. Anak kita ada something buat kepada kita, Allahumma salli. Kita selawat. Dan ini ada hikmahnya.
Saya membaca satu kitab tulisan seorang ulama yang bercakap tentang harga selawat dalam beragama. Sebab apa? Sebab selawat ini adalah satu manifestasi besar kerana ia datang daripada seorang manusia yang paling kuat sabarnya dalam beragama. Siapa? Nabi SAW. Batu selawat ini manifestasi pada Nabi, yang sejarah Nabi kalau tuan-tuan tengok daripada awal, daripada Mekah sampai ke Madinah, Nabi orang yang paling sabar. Ujian apa Nabi tak terima? Kalau kita buka lembaran sejarah hidup Nabi, apa ujian Nabi tak terima? Kata-kata diperbodohkan, dikata orang gila, bangang, habis semua perkataan. Nabi ada balas balik, kamu gila juga? Tak ada. Bukan takat Nabi diperbodohkan dengan kata-kata macam tu, bahkan Nabi dicerca, minta maaf, Nabi sampai di peringkat disakiti dengan fizikal baginda. Nabi balas balik tak? Tak ada. Kalau kita buka lembaran hidup daripada Mekah sampai ke Madinah, hidup Nabi penuh dengan kesabaran. Hatta dalam medan perang pun. Jadi ini suatu perkara besar. Bila kita selawat, kata para ulama kita ini sebacaan saya, kita selawat Allahumma salli Muhammad, itu satu manifestasi daripada sejarah manusia yang paling hebat, Nabi SAW. Itulah keberkatannya. Kerana Nabi insan yang paling hebat dalam kesabaran. Jadi kita bila baca selawat tadi, kita bawa dalam hidup untuk kita mengambil barakahnya daripada ucapan yang dibacakan itu daripada insan yang hebat itu, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ini di antara rahsia. Betullah kalau tuan-tuan pergi ke tanah Arab, ya, pengalaman siapa yang ada tahulah. Tapi tanah Arab pergi orang murah tak jadi duduk di sana. Sekarang pergi umrah 10 hari tak jadi duduk kat sana, tengok perangai orang Arab. Orang Arab tuan-tuan, dia berbalah macam mana pun, kereta aksiden ke, pergi langgar kereta orang ke contohnya, bersisih kemudian kereta tercala ke, dia berbalah suara tinggi. Kalau kita datang tengah berbalah itu, salli ala Muhammad, ada kita baca selawat Allah, dia selawat, akhirnya berdamai balik. Dengan selawat saja dia boleh hilangkan rasa marah itu yang nak bertumbuk ni, tak bertumbuk. Dengan selawat, kesan selawat dimasuk dalam hati mereka. Ini pengalaman ni. Berbalah macam mana pun, kalau kita kata salli ala Muhammad, salli ala Rasulullah, oh dia boleh selawat, akhirnya dua-dua boleh berdamai jam tu juga, boleh berpeluk, sebab selawat tu masuk dalam jantung hati kita, dalam jantung mereka lah. Kalau kita selawat, ni selawat, nombok dia angkat. Boleh jadi tak? Dua kawan kita berbalah, bertengkar di pejabat, dalam isu apa tak tahulah, bermasa muka, angkat suara, cuba pergi tengah-tengah kita, keberamaian kita pergi, mat, selawat sikit. Apa dia kata? Ni selawat ni. Kalau tak nak selawat, kat nombok lah, payah kita, ya. Sebab apa? Sebab kita rasa selawat tak ada harga apa pun. Aku nak marah-marah, aku tak puas hati kau tak marah kepada orang, contohnya, itu aku nak marah sangat ni. Tapi selawat tuan-tuan, rupa-rupanya berkesan kepada jiwa kita, lembutkan hati. Ini di antara kata Samarqandi lah tentang selawat baik. Jadi dalam hal ini, sabar tuan-tuan satu benda yang paling besar. Seulang balik, kata Hasan Basri, itu pakaian kita. Bila kita jadi pakaian kita, insya-Allah, apapun situasi yang kita hadapi, rintangan kita hadapi, musibah sekalipun, kita ada nilai kesabaran. Nilai kesabaran yang tinggi. Maka dalam hukum beragama kita, sabar itu berlaku dalam 3 keadaan. Berlaku dalam 3 situasi. Sabar dalam 3 situasi. Yang pertama ialah sabar dalam menunaikan perintah suruhan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan tegahan Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, sabar dalam hadapi ujian-ujian kehidupan semasa, sakit, demam dan situasi tertentu. Ini 3 keadaan sabar yang diajar agama kepada kita. Yang pertama, sabar dalam menunaikan perintah
surah Allah Azza wa Jalla. Kalau tak sabar, tak sembahyang dia. Siapa? Seronok, relax. Sembahyang apa? Allah perintah solat, dia tak sabar bab solat, dia tinggalkan solat. Dia sabar, dia bersolat walaupun letih macam mana, penat macam mana, aku nak tunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Nampak? Dalam bab solat, termasuk yang lain. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Pun sama. Benda Allah larang, seronok, nafsu, seronok nak buat, nak melakukannya. Nak mengumpat, mengeji, mencela, minum benda yang haram, contohnya menipu dusta. Seronok. Syaitan duk goda. Tapi kita sabar. Tak melakukannya. Tolak ke tepi. Aku tak boleh buat benda haram macam ni. Tak boleh. Sabar untuk tidak melakukan. Walaupun kita berpeluang. Ada peluang buat, tapi kita bersabar. Itu orang yang paling bijak. Dan yang ketiga, sabar dalam hadapi ujian kehidupan semasa. Macam tadilah. Bangun pagi tengok kasut dah basah kerana hujan semalam. Bangun pagi anak kita merengek. Contohnya, ada sebut tak kena saja, kita nak ke pejabat. Asyik menangis budak tu. Bukan umur 60, bukan umur 20. Yang 7 tahun tu lah. Ya. Kena sabar. Keluar-keluar kenderaan jam contohnya. Melampau jam hari itu. Kita kena rushing, ada meeting pukul 8.30 contohnya. Semua itu ujian. Kesakitan, ujian sakit, demam, anak tak sihat, macam-macam. Jadi, tuan-tuan, ini di antara 3 situasi yang digambarkan ulama, sabar perlu dan amat diperlukan. Jadi, kesimpulannya, Allah sebut kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Dan orang yang sabar, tuan-tuan, cukup tinggi harganya. Kerana itulah maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, apa kata Allah Azza wa Jalla? Antaranya, orang sabar kata Allah Azza wa Jalla, kemuliaan orang sabar inilah, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam satu ayat yang lain surah Az-Zumar, Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab, tanpa batas. Allah akan beri pahala yang melimpah ruah kepada siapa? Orang yang banyak bersabar dalam ujian hidup yang dihadapi. Baik. Kemudian dalam ayat tadi, Ali Imran ayat 100 tadi, tuan-tuan sekalian, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wasabiru apa makna? Maksud ialah kamu hendaklah perkukuhkan kesabaran. Allah minta kita sabar, kemudian Allah kata wasabiru. Dia beza tu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, dan kamu sabar, tapi datang ayat kedua wasabiru. Ada alif. Sa, alif, ba, ra. Waw, alif. Makna apa? Maknanya perkukuhkan kesabaran. Makna di situ seolah-olahnya Allah nak gambar kita bahawa sabar ni kena dilatih. Kena diistiqamahkannya. Bukan sabar sekejap. Sabar kena dipertahankan kekuatan sampai bila-bila. Ini satu kaedah yang besar dalam beragama kita. Lepas tu bagi saya, kita balik kepada isu tadi lah. Kalau kita nak sabar panjang dan bersabar yang agak panjang nilainya, tuan-tuan, antara tadi kita kena banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlukan selawat. Ada something wrong yang kita rasa macam hilang kesabaran, selawat cepat-cepat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, perkukuhkan hatiku, ya Allah. Kenapa aku cepat melatah, cepat begini-begini. Ya tuan-tuan, saya mengajari saya juga ni. Bukanlah saya orang yang paling sabar juga ni tuan-tuan. Ada yang tak sabar. Tapi itulah kekuatan kita. Sebab kita akhirnya, bila kita perkukuh kesabaran kita, perkukuhkan dengan nilai yang bernama selawat macam tadi, Allah tak akan sia-siakan apa yang kita lakukan. Allah akan jadikan kita keadaan istiqamah dan kesabaran. Satulah kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi. Orang yang bijak, ini pun kata-kata menarik. Kalau tadi kita bawa kata-kata Hasan Basri, sabar pakaian kita. Ini kata-kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar yang ada kitabnya yang menarik. Kitabnya Zadul Ma'ad. Satu kitab yang penting untuk dibaca.
Zadul Ma'ad artinya bekalan untuk orang yang nak balik kepada Allah. Kitab beliau cukup menarik. Buku kitab ni saya rasa kalau tuan-tuan bacalah, tuan-tuan tak akan tinggal bacaan itu. Akan baca memanjang. Dia satu koleksi berkaitan dengan akhlak, sirah, semua dia koleksikan dalam kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad terjemah ada dalam Indonesia lah. Bermaksud bekalan orang-orang yang nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kata Ibnu Qayyim? Dia kata, kalau orang tu ada kesabaran, dia akan elak daripada salah satu permusuhan, perkelahian, persengketaan. Sabar ini boleh mengelak kita daripada perkelahian dan persengketaan. Tetapi dengan tidak bersabarnya kita mengundang perkelahian dan persengketaan. Persengketaan. Payah nak sebut tu. Nak sebut Melayu baku payah ya. Tak akan berlaku sengketa bermasalah kalau kita sabar. Betul tak betul? Saya termenung baca tu. Betul sungguh. Hari ini kita berlaku dalam masyarakat banyak situasi yang merenggangkan hubungan. Sebab apa? Tak sabar. Tak pergi jauh. Kita dalam rumah tangga saja. Seperingkat suami isteri tak bertegur dah 3 hari 3 malam. Tak bercerai. Tapi tak bertegur 3 malam. Tengok muka pun tidak, cakap pun tidak 3 malam. Ini bukan saya, tuan-tuan lah juga. Ya. Semua tuan-tuan belaka. Contohnya, tak bercakap dah 3 hari 3 malam. Masing-masing buat muka je. Kerana kesabaran hilang. Bukan isu besar sangat. Mungkin kerana lewat buka pintu saja. Isteri boleh buka pintu. Masa tunggu kita di luar. Isteri bukan apa. Mungkin dia tengah buat urusan kerja dalam rumah, kita tak dengar yang suaminya balik. Contohnya lah. Contoh. Akhirnya, kerana pintu lawat buka, menyebabkan isteri suami boleh bermasam muka. Tambah pula, suami kata apa kat isteri? Buka pintu saja. Memang kau tu ada perkataan yang pelik-pelik. Terasa hati isteri. Dia pun masam muka suami. Akhir 3 malam, tak bertegur. Contohnya. Kerana hilang sabar, retak hubungan. Yang lebih teruk sampai peringkat cerai berai. Itu suami isteri. Kita di pejabat pun sama. Antara A dengan B, semeja duduknya. Tapi kerana sesuatu isu, hilang sabar, mungkin akhirnya bermasam muka, dah setahun 2 tahun tak bercakap, contohnya. Jadi benda itu memang natijah macam tu. Jadi betul kata Ibnu Qayyim, sabar ini menatijahkan sesuatu yang baik. Tak sabar, natijahnya ialah perkelahian dan permusuhan. Jadi itu di antara norma kepada sebuah kehidupan kita yang kita alami, sudah tuan-tuan. Baru kita boleh semak baliklah. Kenapa aku dengan si A berbalah? Kenapa aku dengan kawan ini tak bercakap dah sebulan, 2 bulan, dah setahun, contohnya. Recall balik apa sejarahnya. Sebenarnya kita ada titik sabar yang telah hilang pada hidup kita. Tak dia yang hilang sabar, kita mungkin hilang sabar. Dia sabar, kita yang hilang sabar. Dia okey, tapi kita yang tak okey, kita yang KO. Dia tak melatah, kita melatah. Itu kadang-kadang jadi isu. Ataupun mungkin kita okey, dia pula KO. Kita tak melatah, dia melatah. Akhirnya hubungan dengan, ataupun dua-dua bermasalah. Keduanya hilang sabar. Jadi ini di antara norma-norma yang berlaku di masyarakat yang hasilnya kita nak kena minta kesabaran berada dalam jantung hati kita. Tuan-tuan, ialah kita bercakap benda macam ni sebab apa? Sebab ini di antara cara kita untuk membetulkan kehidupan beragama. Saya sebut benda simple, saya tak nak bercakap benda besar-besar. Saya sebut benda simple sebab ini di antara sesuatu yang besar dalam beragama kita. Kerana apa? Sabar natijahnya cukup sempurna, cukup baik buat kita dan kehidupan beragama kita. Kita dengan ibadat, kita dengan manusia, kita dengan kawan teman, kita dengan keluarga, macam-macam. Tapi sabar tidak ada, memecahkan hubungan kita sama kita, bahkan mungkin banyak lagi program masalah-masalah akan muncul di sebalik hilang kesabaran tadi. Wallahu a'lam. Baik. Jadi isu sekarang kata Allah Azza wa Jalla ialah wasabiru, minta untuk memantapkan kesabaran dalam beragama. Satu di antara poin yang saya boleh sebut di sini ialah daripada siapa ni?
tak disebut siapa yang sebut, tapi satu poin cantik Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Dia kata untuk kita memantapkan kesabaran, ini antara Imam pandangan Imam Ghazali ni, untuk memantapkan nilai kesabaran dalam beragama kita ialah kita kena banyakkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena banyakkan istighfar. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya kita mungkin ada kekurangan dalam kehidupan beragama kita. Hati kita mungkin cacat dengan dosa. Hati kita mungkin cedera dengan kejahatan kita buat. Hati kita mungkin dalam keadaan kurang kebaikan, kurang pahala, banyak maksiat, menyebabkan kesabaran tak datang kepada kita. Sabar tak masuk dalam jantung hati. Sebab itulah makanya antara cara kata Imam Al-Ghazali ialah kita banyakkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kan istighfar juga merupakan satu di antara langkah bijak kita untuk memurnikan hati kita, membersihkan jiwa raga kita. Dan bila bersih jiwa raga, kita boleh jadi orang yang bersabar dalam banyak keadaan. Tak melata, bibir pun tak bercakap benda yang bukan-bukan, lidah pun terkawal. Orang kata bahasa sekarang sebagai lidah ada insurannya. Bila lidah ada insuran, dia tak cakap benda-benda yang palsu, benda yang kotor keji, tak menyumpah seranah. Sebab lidah tu ada insuran nyawa. Sabarlah kita. Tak cepat melata, tak mudah nak kata kat orang. Dia datang ujian macam mana pun, kita mengawal lidah daripada ucapan tidak elok kerana hati bersih. Itu dia. Baik. Kemudian seterusnya yang terakhirlah kerana masa tak sempat ini. Yang ketiga kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang beriman, Ali Imran 200 tadi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hendaklah kamu ikat hubungan yang kokoh dengan Allah Azza wa Jalla. Ar-rabt. Sambil pandangan mudah daripada Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata apa? Dengan maksud ar-rabt ialah mengikat hubungan Allah Azza wa Jalla. Ar-ribat. Allah minta kita ikat hubungan yang kokoh dengannya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya tiada satu jaminan yang boleh menyelamatkan kita dalam hidup beragama ini melainkan bila ada hubungan yang ampuh dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana nak bina hubungan ampuh dengan Tuhan? Dengan cara perkemaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana semua ibadat kita, tuan-tuan, solat ke, zikir, tasbih, tahmid, baca Quran, sedekah, derma, istighfar, macam-macam, ibadat kita ni tuan-tuan, apa makna? Kita sedang membina hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Al-ilaqah bainal abd wa rabbih. Hubungan hamba dengan Tuhan dengan ibadat. Ibadat ni kita sedang bina hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Makin banyak ibadat, makin rapat dengan Allah. Makin kukuh ibadat, makin rapat hubungan Tuhan. Kalau ibadat tidak ada, kita makin renggang dengan Allah Azza wa Jalla. Ibadat solat tak ada, zikir tak ada, apa pun tak ada, kita dah berpisah kasih dengan Allah. Soalan macam itulah, hubungan tak ada. Sebab itulah ibadat ini hubungan satu kerja untuk mengikat ar-rabt bainal abd wa rabbih, di antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, warabitu, kamu ikat hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan, secara moralnya lah, dalam masa 2 minit terakhir ini, kita ni dalam beragama ni, kalau hubungan kita dengan orang tu baik, rapat dan dekat, kita seronok. Usap cakap tentang hubungan mak ayah lah, hubungan kita dengan kawan teman kita, kita sepejabat, kenal A, kenal B, C, D, hubungan kita baik, bercakap dengan nada yang baik, berbicara dengan nada yang sempurna, tak ada dendam dengki. Apa kita rasa? Seronok. Kawan kita keliling kelalang. Baik jumpa di mana kita nikmati hubungan itu. Sebab apa? Sebab kita ada masalah dengan orang, kita dihormati dan kita juga hormati orang lain. Tapi cuba bayangkan, kita dengan orang sebelah pun nak berbalah, orang depan kita bermusuh, orang belakang kita nak cari pasal. Contohnya, sepejabat 20 orang, tinggal seorang saja yang kita berbalah dengan bos.
Habis yang kita berbalah. Agaknya sempurna hidup kita. Tak tenang tuan-tuan. Jumpa di kantin tak senyum, jumpa dekat parking kereta tak senyum. So apa? Semua so. Tak tenang kita. Tak ada orang boleh tolong kita bila kita ditipu musibah. Tapi bayangkan kalau kita hubungan baik dengan semua orang, tidak hadir ketika pejabat, pagi tu orang semua bertanya-tanya, kenapa tak datang Pak Mat kita ni, Pak Mat ketua pula ya. Tak datang sahabat kita ni. Semua bercakap, agaknya dia uzur sakit kot. Semua akan ambil cana kenapa tak hadir kita di pejabat hari ni. Tapi kalau kita bermusuh orang, tak datang kita dah 2 hari, orang tak bahkan kalau orang tanya tak datang 3 hari, patut tak datang langsung tak apa. Orang kata tak langsung tak apa, tak datang terus tak apa, pakai pencet terus contohnya. Betul. Hubungan ini penting sangat-sangat. Apalagi hubungan kekeluargaan. Kita dengan adik-beradik, hubungan ampuh dan begitu cantik baik. Kita selesa. Tapi bayangkan dengan adik-beradik hubungan putus, tak bertegur, kita hilang sebuah kehidupan yang baik sebenarnya. Jadi ini menunjukkan kalau dengan manusia begitu, apa dengan Allah Azza wa Jalla? Lebih aula dengan Tuhan. Sebab itulah hubungan ibadat ini hubungan mengikat dengan Allah. Tanpa ibadat kita akan merenggangkan hubungan Allah. Ini satu di antara perkara besar yang saya fikir perlu kita renung balik. Jadi ayat tuan-tuan, saya ambil pada ayat Al-Imran ayat 200, boleh tuan-tuan semak balik. Yang terakhir tak sempat habiskan, wattaqullah, bertakwa kepada Allah, kita habiskan, tak apalah. Itulah sekadar pertemuan pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya bincangkan tadi walaupun simple, tapi ianya adalah tujuannya satu saja, untuk jadikan kita seorang hamba Allah yang berjaya dalam hidup, bukan gagal. Hamba Allah yang Allah redha, bukan Allah murka. Hamba Allah yang Allah kasih, bukan Allah benci. Itu kita harapkan. Sama kita pun sama, insya-Allah. Mudah-mudahan kita hidup dalam suasana keterikatan tu ada sama kita, dalam keadaan kita menghormati orang dan kita hormati orang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itulah sekadar pertemuan pada hari ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.